strata ni dah jadi satu pilihan yang popular juga oleh kebanyakan masyarakat kita. So antara yang perlu pemilik strata ni tahu adalah macam saya terangkan tadi, hak dan tanggungjawab mereka. Mereka boleh cakna lah dan ambil peduli tentang apa yang berlaku, siapa badan pengurusan. Persoalan yang kita akan ungkapkan pada kali ini ialah cara untuk mendapatkan hak milik strata. Bagi mendapatkan hak milik strata, ianya akan melalui 6 proses yang amat mudah. Ini terpakai bagi pemilik rumah yang membeli rumah di bawah hak milik induk atau dikenali sebagai master title. Pertamanya, Hai semua, kembali kepada Azri Law Firm Podcast dan hari ini kita membincangkan tentang isu-isu perumahan masa kini. Contohnya, projek perumahan yang telah terbengkalai. Semenjak kehadiran COVID-19, isu-isu bolehkah saya beli 2 unit berkembar dan pecah di dalam menjadi 1 unit? Jiran di atas suka siram pokok sampai kena baju yang saya sidai di balkoni. Apa yang perlu saya lakukan? Bolehkah saya beli Bermula sepasang suami isteri yang telah didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara pada usia yang muda. Pada awalnya, pasangan peguam ini berkhidmat dengan firma guaman yang lain. Dalam masa yang sama, mereka mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk mempunyai sebuah firma guaman sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton kita pada hari ini. Kembali kita di Azri Law Talk Show, episod yang kedua. Okey, bersama hos anda hari ini, saya Fali Ibrahim dan juga tetamu kehormat, salah seorang peguam di Azri Law Firm iaitu Puan Azwar Afifah. Apa khabar Puan Azwar? Khabar baik. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia, iaitu faraid. Tapi sebelum kita kupas dengan lebih dalam, mari kita tengok VT ni. Jom. Alright. faraid benar? Dah. Okey, benar? Pihak yang berkuasa ke? Tak tahu. Biasanya ada sistem online ke? Kalau ada zaman online kan, set ada sistem online. Okey, baiklah. Daripada VT tu Puan Azwar, kita boleh lihat ramai yang pernah dengar pasal faraid ini dan ramai juga yang tak pernah dengar faraid. So, apa pendapat Puan Azwar sendiri terhadap VT tu? Dan maybe Puan Azwar boleh terus bagi definisi faraid tu kepada penonton kita hari ini. Okey, selalunya kalau kata untuk anak guam yang tahu berkenaan faraid ini apabila mereka telah mengalami kematian lah, kematian untuk ahli saudara sendirilah. So bila adanya berlaku kematian dalam kalangan ahli keluarga kita, jadi automatik kita sebagai orang Islam akan tahu berkenaan dengan faraid itu. Okay. So saya move kepada definisi faraid itu sendirilah. Okey. Kalau kata dari segi bahasa, faraid ni ada banyak maksud, tapi saya ambil yang kita selalu guna. Okay. Antaranya adalah untuk memastikan ataupun untuk mewajibkan. Kalau kata dari segi istilah syarak, faraid ni adalah pembahagian harta pusaka seseorang Islam yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat sebelum kematiannya. Maka harta peninggalan itu akan dibahagikan kepada ahli waris lah. Jadi apabila dibahagi kepada ahli waris, pembahagian ini telah pun tercatat dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa, dalam ayat 11, ayat 12 dan ayat 176, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memerintahkan pembahagian kita kepada ahli-ahli waris setelah berlaku kematian kita. Itu saja sekali. Okey, baiklah Puan Azwar. Kita dah dapat definisi faraid itu sendiri. Jadi bagaimana hendak kita mula proses faraid? Boleh Puan Azwar tolong terangkan kepada para penonton? Okey, untuk mendapatkan faraid ini, kita perlu permohonan lah di Mahkamah Syariah, di mana di Mahkamah Syariah tersebut kita akan mendapat suatu surat akuan dikatakan sebagai perintah faraid. Perintah faraid.
Betul. Okey. So perintah faraid ni adalah satu akuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah di mana dalam perintah faraid itu ada mencatatkan beberapa perkara penting lah. Antaranya berapa kenilaian harta semati, siapakah waris-waris yang berhak, berapakah pembahagian kepada waris-waris tersebut. Ada 3 perkara Betul. apa tadi, nilai harta tu, Betul. waris-waris yang layak dan juga bahagian-bahagian harta. Betul. Okey. Kepada waris-waris yang berhak lah. Okey, so waris-waris yang berhak ini ataupun ahli waris kepada si mati boleh membuat permohonan di mana-mana mahkamah syariah negeri masing-masing disebabkan untuk peruntukan permohonan ini adalah tertakluk kepada mahkamah syariah negeri masing-masing. I see. Kalau saya menetap di Pulau Pinang, saya kena pergi mahkamah syariah Pulau Pinang. Ya, betul. Mahkamah biasa Pulau Pinang tak boleh. Bukan. Mahkamah syariah saja. Betul. Okey. Berkenaan dengan bidang kuasa orang Islam adalah tertakluk kepada undang-undang negeri lah. Jadi tertakluk kepada mahkamah syariah. Okey, faham Puan Azwar. Okey, kita dah dapat tahu yang untuk proses faraid ini kita kena dapatkan perintah faraid. Okey, betul. dalam perintah faraid itu ada mencatatkan beberapa perkara penting yang perlu dilihat. Okey, sekarang saya dah dapat tahu dah perintah faraid. So macam mana saya nak dapatkan perintah faraid ni pula? Okey, nak dapatkan perintah faraid ni pertamanya sekali kita perlu ada kematian lah. Betul. Okey, kalau kata Encik Fali saja-saja nak membuat perintah faraid di mahkamah syariah, Tak boleh. for sure lah mahkamah takkan takkan layan lah. Okey. So pertama sekali perlunya ada kematian. Mhm. Apabila perlu adanya kematian, jadi kita boleh submit dekat mahkamah syariah permohonan untuk faraid. Tapi kita kena tahu juga selepas ada kematian perlulah adanya harta si mati. Okey. Sekiranya si mati cuma ada kematian si mati dan si mati itu tidak meninggalkan harta, maka permohonan perintah faraid itu juga tidak akan dilayan lah di Kira mahkamah. terbatal lah. Ya, betul. Disebabkan tiada harta si mati yang untuk difaraidkan. Difaraidkan. Okey, And then faham. yang ketiga, perlulah juga ada ahli waris kepada si mati. Macam dalam 3 perkara yang dalam perintah faraid itulah. Ya, Kena betul. ada nilai harta waris Betul. dan juga bahagian harta. Betul. Okey, teruskan Puan Azwar. Okey. So apabila cukup tiga syarat ini dipenuhi, syarat, jadi ahli waris boleh terus ke mahkamah syariah untuk membuat permohonan mendapatkan perintah faraid tersebut. Jadi pihak mahkamah akan nilai lah dan beritahu kepada ahli waris, okey, ini adalah waris-waris yang layak dan berapa pembahagian yang mereka berhak terima. Pertamanya yang kita perlu tahu ada 5 waris penting untuk waris-waris faraid. 5 waris. Betul, 5 Okey. waris penting. Kalau kata yang kematian itu berlaku kepada si isteri, maka warisnya adalah suami. Okey. Sekiranya suami, warisnya adalah isteri. Okey. Jadi suami dengan isteri ni adalah waris penting. Dan seterusnya, ibu dan bapa kepada si mati. Ibu dan bapa. Okey, jadi Okey. ibu dan bapa dah menjadi 4 waris penting. Okey, Betul, alright. suami, isteri, ibu, bapa dan seterusnya anak-anak si mati. Anak-anak. Okey, jadi 5 waris penting ini macam mana pun akan dapat hak mereka. Berapa pembahagian itu dia bergantung kepada situasi lah Cik Fali. Okey. Situasi apa tu Puan Azwar? Okey, sebagai contoh kalau kata si mati itu adalah seorang isteri, Okey. mati meninggalkan seorang suami, meninggalkan ibu dan bapa dan juga anak perempuan sahaja. So ada 3 waris penting. Betul. Suami, Ibu ibu dan bapa dan juga anak. anak. Okey. Jadi untuk Dalam bahagian situasi ni anak perempuan lah. anak perempuan. Okey. Okay. Jadi bahagian untuk si isteri ini adalah 1/8 bahagian. Berbeza sekiranya si mati itu tidak meninggalkan anak. Bahagian Okey, jadi sekiranya si mati itu tidak meninggalkan anak, bahagian si isteri ini akan menjadi 1/4 bahagian. 1/4 daripada Ya, 1/8. Daripada 1/4 bahagian daripada keseluruhan harta lah. Tapi Keseluruhan harta, okey. kalau sekiranya adanya anak, maka bahagian isteri ini jadi 1/8 bahagian. Oh. So pembahagian dia berubah mengikut berapa waris yang tinggal. Okey, berapa waris yang tinggal. Okey, baik. Betul. Sekiranya kalau kata si mati itu meninggalkan isteri tanpa emak dan ayah, ibu Okey. dan bapa, hanya meninggalkan anak, maka untuk bahagian ibu ayah ini akan diberikan kepada adik-beradik si mati.
adik-beradik si mati. Betul, adik-beradik si Tapi mati. awal-awal tu dia tak ada dalam list waris penting Betul, tu. disebabkan adanya ahli waris fardu yang meninggal, maka ada bahagian kepada ahli adik-beradik semati. Ini yang menyebabkan ramai orang menolak untuk faraid tersebut disebabkan mereka tidak baik dengan adik-beradik semati ataupun adik-beradik semati jauh tinggal di tempat lain. Jadi tak macam rapat, tak dia kenal betul sangat. menyukarkan mereka untuk buat perintah faraid ni. Tapi sebenarnya ada bahagian untuk pihak-pihak ni lah. Macam tu. Okey, selain daripada adik-beradik si mati, ada tak waris-waris lain yang kita cari-cari tak ada, tapi kategori lain lah selain pada adik-beradik si mati ni? Maybe sepupu ke, ada yang terlibat tak sebelum ni? Dia sekiranya Sebab maybe kalau waris si mati ni tak ada saudara mara sebatang kara ke, macam mana? sekiranya saya ada satu kes di mana si mati ni tidak berkahwin. Okay. Okay, and then hanya ada adik-beradik, Okay. adik-beradik perempuan sahaja. Okay. Jadi apabila ada adik-beradik perempuan, maka bahagian sepatutnya akan mendapat kepada pakcik-pakcik. Dan pakcik-pakcik telah pun meninggal. Okay. Okay, jadi pembahagian itu sukar untuk kita buat. Jadi mahkamah decide untuk bahagi sebahagian harta itu 1/2 bahagian kepada Baitul Mal. Oh, Baitul Mal. Ya, so perkara inilah yang kita kena elak sekiranya kita ini mati tidak meninggalkan waris. Macam saya cakap tadi lah, kenapa kita kena apply untuk perintah faraid ini? Sebab kita adanya berlaku kematian, adanya waris yang kita tinggalkan dan juga ada harta yang kita tinggalkan. Okey. Kalau contoh saya bagi satu situasi lah. Ada si mati meninggal dan ada waris-warisnya. Okay. Tapi ada satu warisnya dia ada wujud tapi dia tak dijumpai. Okay. Maybe orang tak bagi tahu pasal kewujudan dia ke macam mana tu. Anak tiri lain ke yang kita tak tahu. Maybe dia berlayak tapi dia tak ada dalam senarai itu. So macam mana tu Puan Azwar? Okay, sebab tu pentingnya untuk kita permohonan perintah faraid ni kat mahkamah. Disebabkan waktu kita bicara, mahkamah akan tanya kepada waris yang memohon lah. Sebagai contoh, kalau kata waris yang memohon itu adalah isteri si mati. So hakim akan tanya macam ni, sama ada isteri mati ini ada berkahwin lagi satu. Dia akan interrogate lah. Betul, dia akan interrogate siasat lah. Siasat betul-betul. So itu adalah atas kita. Kita yang akan jawab kepada hakim sama ada dia dah kahwin lagi satu ataupun tidak. Disebabkan kalau di mahkamah syariah, saya rasa sama juga kalau di mahkamah sivil, sebelum memulakan apa-apa sesi soal siasat saksi, saksi-saksi ni akan mengangkat sumpah untuk bercakap benar. Apabila saksi-saksi ini berkata yang tiada perkahwinan kedua dan ini sajalah waris-waris si mati. Dan apabila ada waris lain yang datang menuntut, maka kita perlu buat pembatalan lah. Pembatalan perintah faraid tersebut. Tapi kalau kata macam kes ni jarang untuk ahli keluarga kedua tu untuk membuat pembatalan perintah faraid dan sebagainya disebabkan tiada persetujuan lah. Macam tu. Tapi sebenarnya untuk tujuan membuat perintah faraid ini adalah bukan untuk menutup kewujudan ahli-ahli waris si mati, tapi sebenarnya untuk menaraikan semua. Kira untuk urusan perintah faraid ini sebenarnya bukanlah perlu mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Itu hanyalah pembahagian yang mahkamah beritahu apakah hak waris-waris ni. Ada klien saya, ada hak dia 1/8, tapi dia nak bagi semua bahagian dia kepada anak dia. Oh, dia tak nak? Dia tak nak. Sebabnya dia kata harta ni berhak kepada anak-anak lah. Jadi kita boleh just tolak je bahagian kita. Oh, tak semestinya kena ikut perintah faraid itu. Dia jadi kebanyakan isu yang timbul adalah waris-waris yang berhak ni nak juga berebut bahagian mereka. Mereka tahu mereka ada bahagian, mereka nak juga bahagian mereka tu. Sedangkan mereka tidak tahu yang bahagian itu datang bersama tanggungjawab lah. Betul. Okey. Faham. Okey, terima kasih Puan Azwar di atas penerangan tersebut. Namun saya ada lagi satu soalan berkenaan permohonan perintah faraid ni. Berapakah kos yang diperlukan untuk kita apply perintah faraid ni? Boleh Puan Azwar tolong jelaskan? Okey, sebenarnya untuk apply perintah faraid ini di mahkamah syariah, kos dia memang sangat
murah lah. Murah. Ah, Murah dia- berapa ringgit tu saya nak tahu. Beranggaran 300 ke 500 bergantung kepada berapa ramai ahli waris dan Okey. juga berapa nilai harta si mati. Disebabkan berapa banyak dokumen yang kita submit ke mahkamah, so setiap helai dokumen tu dia kira kos lah. Okey. Jadi jumlah pendaftaran tu akan berbeza mengikut kes. Lagi rumit sesuatu kes tu, lagi mahal lah pendaftaran dia di mahkamah syariah. Okey, so bermula daripada RM300 dan akan ikut jumlah waris lah. Betul. Okey, dan kalau lagi rumit situasi, lagi tinggilah kos Betul. untuk perintah faraid ini. Betul. Tambah-tambah Okey. pula kalau kata ada waris berlapis di mana berlaku kematian tapi tidak terus dibuat perintah faraid ni. Oh. Jadi adanya waris berlapis, maka lagi tinggi kos yang diperlukan. Disebabkan banyak lagi lah ahli waris yang kita kena submit kat mahkamah kan. documentation tu lah. Betul. Okey, alright. So dalam 300 ke 500. Okey, itu saja kos yang diperlukan. Maybe ada kos lain dan juga documentation yang kita perlu bawa. Macam mana tu? Kalau kata untuk documentation, sama macam documentation untuk buat urusan pusaka lah, kita perlu adanya sijil mati si mati. Sijil mati, okey. So kalau kata ada ahli waris, apa yang nak menentukan dia adalah ahli waris? Seperti sijil lahir, IC ahli waris. Dan juga kalau kata, macam saya kata tadi dah, kenapa kita nak kena apply perintah faraid? Perlulah ada harta semati. So dokumen-dokumentation yang menunjukkan harta semati itu juga perlu didaftarkan di mahkamah. Okay, maybe like macam geran rumah. Betul, geran kereta. Geran kereta. Betul. Okay, kena ada warisnya dan kena ada apa? Hartanya, verification betul. waris dan juga verification harta tu sendiri. Betul. Okay, Macam mana kalau kata kita buat, kita kata ni adalah harta semati, tapi dalam geran tu bukan pun nama si mati. Betul. Macam mana kita nak apply untuk tu adalah harta semati. Okay, kena identify lah benda-benda macam ni ya Puan betul. Azwar. Okay. Ada tak kos-kos lain yang terlibat dalam untuk settlekan hal faraid ni? Kalau kata untuk urusan pusaka mungkin ada kos-kos lain. Tapi kalau untuk urusan faraid ni saya rasa setakat tu sajalah. Kalau contoh, saya tak pergi buat faraid seorang-seorang. Saya minta pejabat peguam tolong buatkan. Okay. So saya still kena bayar legal fees lah. Betul. Tak? Kena untuk jurugaman berbezalah dengan kos pendaftaran di mahkamah tak sama syariah. lah. Betul. Okay. Kena untuk kita punya jurugaman, kita based on cases lah. Lagi rumit kes tu mungkin lagi tinggilah jurugaman yang kita kenakan. Sama konsep dengan kos faraid tu jugalah. Betul. Lagi rumit kes, lagi tinggi. Betul. Okay, alright. Okay, kita dah kupas saya figure penting poin-poin faraid ni. Perintah faraid tu apa, definisi faraid tu, apa yang ada dalam perintah faraid, siapa yang boleh pohon dan juga kos-kos lah yang diperlukan untuk perintah faraid ini. Jadi Puan Azwar, saya sebelum kita akhiri talk show kita pada hari ini, saya just nak minta sepatah dua kata lah daripada Puan Azwar atau nasihat kepada para penonton. Silakan. Okey, untuk pendengar-pendengar kita pada hari ini, sekiranya berlakulah situasi kematian kepada ahli kalangan keluarga anda, saya sarankan agar segera untuk membuat permohonan perintah faraid ini di mahkamah syariah yang berkenaan supaya kita nak elakkan penipuan waris-waris dan juga mengelakkan waris-waris ni dah berlapis. Apabila berlaku waris-waris berlapis ni, dia akan lagi menyukarkan disebabkan kita perlu mencari semua waris tu untuk buat perintah faraid. Kenapa nak menyukarkan sedangkan kita boleh mengurangkan kos tu sekarang. Jadi segeralah membuat permohonan perintah faraid di mahkamah syariah. Okey, tuan-tuan dan puan, begitulah kisah faraid kita untuk hari ini. Dan jangan lupa, terima kasih Puan Azwar kerana sudi join talk show kita hari ini untuk share your expertise sebagai seorang peguam syariah di AZ Law Firm berkenaan faraid. Dan juga untuk tuan-tuan dan puan, jika ada soalan yang ingin ditanya, boleh drop comments dekat YouTube channel kami ataupun boleh visit kami punya social media, Instagram, Facebook dan lain-lain. Okey, sampai di sini sahaja AZ Law Talk Show kita episod yang kedua berkenaan faraid. Kita jumpa di sesi yang akan datang. Okay, stay tune. Assalamualaikum. Bye-bye.